A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Pertamanya insya-Allah saya nak pastikan suara okey, boleh dengar je semua. Alhamdulillah Ustaz, loud and clear. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah untuk memulakan majlis ilmu kita pada pagi ini, kita sama-sama insya-Allah untuk memulakannya dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita panjatkan sama-sama kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini alhamdulillah dapat berjumpa kembali, alhamdulillah, dalam sesi pengajian kita hadis 40 daripada kitab hadis 40 oleh Imam Nawawi, dan alhamdulillah kita dapat sama-sama membaca daripada serba sedikit daripada penjelasan daripada buku Fi Zilalin Nawawiyah. Alhamdulillah. Jadi sebelum daripada saya teruskan, insya-Allah saya nak mohon untuk nak ni insya-Allah nak share insya-Allah skrin insya-Allah. Jadi moga-moga dapat lihat insya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nampak. Alhamdulillah. Cuma mungkinlah saya tak pasti Hajah. Saya rasa macam file yang saya beri sebelum ni macam ada sedikit kekurangan, wallahu alam. Bila cek balik tu saya tak pasti, cuma nanti kalau tu boleh apa ni, boleh beritahu saya lah, maklumkan pada saya kan. Sebab yang ada pada saya sekarang ni yang saya tunjukkan ni ini yang terakhir, yang baru diberikan oleh penerbit. Sebab dia ada dah ubah-ubah rupanya, baru saya tahu. Tapi tak apa, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi hari ini insya-Allah kita akan baca hadis ni, iaitu hadis yang ke-33 insya-Allah 33. Hadis ni diriwayatkan, insya-Allah saya akan baca mula-mula hadis ni, dan kemudian kita akan tengok pengertian perkataan-perkataan yang ada dalam hadis ni, dan kemudian kita akan tengok juga periwayat-periwayat ataupun narrators yang ada dalam hadis ni, status hadis ni dan seterusnya, insya-Allah kita akan tengok. Jadi yang pertama sekali kita akan baca hadis ni. Hadis ni hari ini insya-Allah kita akan tengok hadis yang diriwayatkan an Ibni Abbas. An Ibni Abbas. Jadi hadis ni diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ni adalah anak saudara, anak saudara, sepupu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepupu sepupu Nabi. Abbas tu ialah adik-beradik kepada Abdullah. Abbas tu adik-beradik kepada Abdullah. Abdullah tu ayah Nabi. Jadi maknanya Abbas adik-beradik kepada Abdullah, jadi Nabi anak Abdullah. Ibnu Abbas ni nama sebenar dia ialah Abdullah. Nama dia Abdullah. Tapi memang masyhur dengan panggilan dia Ibnu Abbas. Jadi jangan keliru sebab nanti ada seorang lagi Abbas nama dia. Dia bukan Ibnu Abbas, itu ayah dia. Ayah dia. Jadi ayah dia bernama Abbas. Abbas ni, Sayyidina Abbas ni, saya cerita sikitlah sebelum daripada kita masuk kepada pendetilan ni, supaya kita kenal para sahabat ni kan. Cantiklah saya rasa, supaya kita ni boleh bersama-sama mengenali para sahabat. Dia ni seorang Abbas ni seorang yang hebatlah kita kata. Kerana dia ni
dulu semasa zaman Nabi berada di Mekah. Nabi berada di Mekah. Masa Nabi berada di Mekah ni dia tidak dikira, orang tak tahu bahawa dia Islam. Ada kata bahawa sebenarnya dia ni dah Islam, tapi Nabi sembunyikan Islam dia tu. Ada setengah mengatakan macam tu. Ada setengah, tapi secara zahirnya dia ni tidak Islam. Abbas ni bukan Ibnu Abbas. Secara zahirnya Abbas ni adalah tidak Islam semasa di Mekah. Kemudian selepas daripada tu dia ni telah datang dalam peperangan Badar. Peperangan Badar ni maknanya tahun yang kedua. Hijrah Nabi. Nabi dah berhijrah 2 tahun. Kemudian berlakulah peperangan Badar. Bila berlaku peperangan Badar, Abbas ni dia ni bersama dengan tentera Quraisy, bukan tentera Muhammad, bukan tentera Islam, tapi tentera kafir. Masa peperangan Badar, 70 orang kafir telah dibunuh. Orang Islam pada masa itu mati, syahidnya kita tak panggil mati, syahid 14 orang. 14 orang. Kemudian yang kafir matinya ialah 70. Yang ditawan oleh orang Islam 70. Jadi 70 mati. Yang mati ni ramailah, Abu Jahalnya dan sebagainya kan. Ketua-ketua Quraisy ni majoritinya dah mati dah dalam peperangan Badar. Ditawan 70 orang. Antara 70 yang ditawan ni ialah Abbas. Jadi Abbas ni akhirnya dibebaskanlah oleh Nabi SAW, dibebaskan oleh setelah daripada bayar tebusan semua, maka dia balik semula ke Mekah. Jadi ceritanya maknanya kan, dia ni sebenarnya bila masuk Islam sebenarnya. Jadi ini ada khilaf ulama sikit kan, ada perbezaan pendapat ulama sikit. Ada yang kata macam ni, ada yang kata sebelum Fathu Mekah kan, pembuka Fathu Mekah. Wallahu a'lam bissawab. Dan ada yang kuatnya, yang masyhurnya ialah dia sebenarnya adalah telah Islam semasa di Mekah lagi. Sebab apa contohnya? Ulama-ulama kata bahawa dia ni Islam di Mekah ni. Ulama sebut contohnya ialah masa Nabi SAW buat perjanjian dengan orang Quraisy, dengan orang Nabi berada di Mekah. Kemudian Nabi buat perjanjian dengan orang-orang yang berada daripada Yasrib yang datang pada waktu malam tu. Pada waktu malam di Mina pada musim haji. Jadi pada masa tu ceritanya ialah Nabi buat perjanjian, nama dia perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah. Masa perjanjian Aqabah ini, yang peliknya ialah Nabi datang dengan Abbas. Sedangkan kalau ikutnya Abbas pada masa itu yang masyhurnya dia tidak Islam. Mana orang semua tahu dia tidak Islam. Tapi macam mana dia boleh datang? Macam mana dia boleh join pada malam itu? Inilah tanda-tandalah orang mengatakan bahawa, ramai pendapat ulama mengatakan bahawa Abbas ni adalah sebenarnya ialah dia telah Islam. Cuma dia ni telah dikatakan bahawa dia ni telah dirahsiakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya maknanya dia, kita nak katakan apa ni, dia ni, minta maaf lah, minta maaf ni. Sebab dia ni apa ni ada mission dia. Mission impossible ke mission apa kan. Tapi makna misi dia adalah apa? Untuk mencari maklumat dan mendengar apa yang dikatakan, yang diceritakan, yang dicakapkan oleh orang-orang Quraisy masa di Mekah. Jadi apa-apa dia report kepada Nabi semasa berada di Madinah. Wallahu a'lam bissawab. Saya tak pastilah mana-mana kan, itu adalah pendapat-pendapat ulama lah. Jadi sekarang ni dia ada anak dia nama Abdullah. Anak dia ni Abdullah ni ini yang dipanggil sebagai Ibnu Abbas. Jadi dia ni masih kecil lagi lah, masih kecil lagi. Masa Nabi wafat tu dia masih kecil lagi. Kecil tu maknanya taklah kecil-kecil sangat kan, tapi maknanya masih budak lagi. Tetapi dia diberi kehebatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Masa dia kecil tu, masa dia lahir tu, dia telah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi doa apa dia? Iaitu Allahumma allimhu at-ta'wil. Allahumma allimhu at-ta'wil. Ya Allah, ajarkan kepada dia at-ta'wil. Ta'wil maksudnya ialah memahami Al-Quran, boleh memberi makna kepada Al-Quran. Kita kata macam tafsir lah lebih kurang. Dia dekat-dekat dengan tafsir. Makna tafsir Quran. Jadi alhamdulillah kan, kita tengok bahawa itulah yang kita kata kehebatan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bila kita sebut, ni kan, ni saya tanda sini sikit kan, radhiyallahu anhuma. Huma tu maknanya dua. Sebab apa? Sebab Ibnu Abdullah ni pun Islam, sahabat Nabi, dan Abbas sendiri pun adalah sahabat Nabi. Alhamdulillah.
Jadi hadis ini diriwayatkan. Jadi dalam kisahnya ialah insya-Allah iaitu Ibnu Abbas ni dia meninggal di Taif. Dia meninggal di Taif. Dia tinggal di Taif selepas daripada Islam dah menang, semua Islam dah semua, maka dia pun tinggal di Taif. Taif ni satu tempat lebih kurang 100 km, dia kata 60 mile. Tengoklah jalan ada macam-macam jalan nak pergi ke sana, nak pergi. Dia tinggi. Tempat yang daripada Mekah bawah, di atas tu tinggi. Macam Genting Highland lah daripada Kuala Lumpur. Kalau kita di sini tak ada lah kan, kita nak Bukit Sai, tak ada Bukit Sai tu rendah kan. Dia tinggi. Jadi dia ni tinggal di Taif ni, dan kemudian dia meninggal di Taif dan kubur dia ada di Taif pada hari ini. Jadi kalau siapa-siapa ada peluang insya-Allah boleh ziarah nanti insya-Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita akan tengok seterusnya. Di samping sambil-sambil kita bercerita tentang Ibnu Abbas ni di Taif ni kan. Jadi makna hasil daripada beradanya Ibnu Abbas ni di Taif ni maka ramailah para sahabat kan, orang yang datang selepas daripada itu belajar daripada Ibnu Abbas ni. Dan tak salah kalau kita kata ialah bahawa keturunan orang-orang yang belajar dengan Ibnu Abbas ni ialah salah seorangnya ialah Sultan Syarif Ali yang datang ke Brunei daripada Taif. Dia berasal daripada Taif kan. Jadi alhamdulillah kita tengok insya-Allah seterusnya ialah iaitu hadis ini dikata riwayatkan bahawa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni qala ni. Ni kan. Dia sebenarnya ada perkataan qala, dia hilang ni. Ni sebenarnya qala di sini ni. Saya tak tahu kenapa dia hilang sini. Sepatutnya qala. Okey, jadi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi hadis ni ialah kita kata ini matan dia matan hadis. Yang saya tanda ni adalah merupakan matan hadisnya. Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Lau yu'tan nasu bid'awahum ladda'a rijalun amwal qaumin wa dima'ahum. Walakin al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara." Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum daripada kita masuklah kepada penjelasan hadis ni, insya-Allah saya lepas ni kita tengok dulu yang bawah ni iaitu apa ni, dia punya kita kata inilah dia punya apa ni status hadis ni. Hadis ini dikata ialah hadisun hasanun. Hadisun hasanun. Hadis ini adalah hasan. Hari itu kita cerita bahawa hadis ni ada tingkatan. Yang paling tinggi sekali ialah hadis sahih. Kemudian tu yang bawah sikit ialah hadis hasan. Kemudian yang bawah lagi adalah hadis dhaif. Yang bawah lagi adalah hadis maudhu'. Tapi hadis maudhu' ni bukan consider sebagai hadis lah tapi dipanggil hadis tu sebab dia ni dakwaan dia mengatakan ia adalah hadis. Gitu. Okey. Jadi hadis ini, taraf hadis ni adalah hadis hasan, iaitu hadis tahap kedua. Jadi hadis walaupun taklah tinggi, tapi dia still masih lagi diterima oleh ulama-ulama hadis hasan ni. Hari itu kita dah sebut, hari itu saya dah lukis, hari ini saya tak ada whiteboard nak lukis ni. Whiteboard saya dah tak ada, yang artinya kain hijau saja belakang saya ni. Okey. Jadi insya-Allah seterusnya. Tengok. Jadi kita, kemudian dia kata waghairuhu Baihaqi Imam Baihaqi. Imam Baihaqi ni seorang ulama hadis lah periwayat hadis dia sama seperti apa ni Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Abu Daud dan lain-lain lagi. Tapi salah seorang tu nama Al-Baihaqi. Kita kenal Imam Bukhari, Muslim lah yang paling popular, tapi selepas daripada itu ramai lagi sebenarnya ulama-ulama hadis ni yang ada dipanggil Sunan Sittah, ada yang 6 orang, ada yang dipanggil 9 orang, ada yang dipanggil belah-belah lagi ada. Salah seorang daripada mereka ni yang ramai-ramai ni, ini hebat walaupun nama dia tak tersenarai dalam 6 orang tu, tapi maknanya dia ni sangat hebat iaitu dia ni nama dia ialah Baihaqi. Seterusnya waghairuhu. Hadis ini juga diriwayatkan selain daripada Baihaqi. Waghairuhu makna orang lain daripada Baihaqi. Wallahu alam dia tak sebut kat sini wahakaza dan begitu seterusnya. Cuma dia nak beritahunya bahawa bukan seorang saja, bukan Imam Baihaqi seorang dia. Kemudian wa ba'duhu fi sahihaini. Dan sebahagian daripada hadis ni, sebahagian daripada part yang mana sebenarnya? Part yang ada dalam
sahihaini. Bila sebut sahihaini maksudnya ialah Bukhari dan juga Muslim. Bila sebut sahihaini maknanya Bukhari dan juga Muslim. Jadi okey, insya-Allah part mana kata? Setengah ulama kata ni part ni. Part ni. Yang part ni ada dalam Bukhari dan Muslim, iaitu al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Gitu. Insya-Allah Jadi kita tengok hadis ni. Saya nak ada sama-sama lah insya-Allah kita akan tengok kepada kita panggil matan hadis. Matan matnu al-matan. Kita ada dua itu al-matan dan kita ada as-sanad as-sanad. Sanad kata matan. Jadi insya-Allah apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam matan hadis ni? Hadis dia kata lau ni maknanya ialah kalau lah, kalau. Bahasa Melayu tambah ka, jadi lau, kalau. Tak tahu apa mana Melayu ni, ka ni saya pun tak tahu. Tapi lau ni maknanya kalau, yu'ta diberi. An-nasu kepada manusia. Kalaulah diberikan kepada manusia bidakwahum, dengan dakwah. Dakwah ni maksudnya ialah dakwah lah dalam bahasa Melayu. Dakwaan mereka. Mana dakwaan tu ialah maknanya yang ni pun kata aku punya, yang ni kata aku punya, yang ni kata itu maksud dakwah. Maknanya kan orang ni kata dia ni. Mana ikut dakwaan dia lah. Yang ni dakwa macam ni, yang ni dakwa macam ni, dia mengata macam ni, yang dia mengata macam ni. Kalaulah Nabi kata seseorang itu diberikan, semua orang itu diberikan mengikut apa yang mereka kata, mereka sebutkan, ladda'a, Nabi kata nescaya. La tu makna nescaya, idda'a tu makna akan mendakwa. Rijalun, orang mana-mana orang lah, mana-mana orang, amwalah qaumin, harta satu kumpulan manusia, wa dima'ahum, dan juga darah-darah mereka. Jadi maksudnya kalaulah manusia ni ikut saya cakap mereka kata macam tu, yes. Mereka cakap macam tu, kita akan terima. Mereka cakap macam tu, kita akan terima. Kalaulah macam tu, Nabi SAW kata, semua orang tu diberi kan, ikut cakap mereka, nescaya ramailah nanti orang akan menuntut. Dia kata, dia minta, ni kata harta aku. Amwala komen kata, ini harta aku. Ni kambing aku, ni apalah kan, kalau kita sekarang ni ada, kalau kereta susah lah kan kita ada road tax, kita ada apa ni, kita ada kad birunya, belukat kan, kita ada geran dan sebagainya. Tapi ni zaman dulu mana ada benda-benda ni kan. Tanah pun tak ada geran harta pun tak ada geran. Semua tak ada geran. Jadi bila tak ada geran, nanti ni cakap ni dia punya. Ni cakap dia punya. Ni unta punya. Ni kambing dia kambing punya. Jadi maknanya sini ladda'a rijalu amwala qaumin. Nabi kata nescaya nanti mana-mana orang suka hati dia saja kan, minta je kan, ni kata dia punya wa dima'ahum, dan juga darah mereka. Darah lagi lah sensitif kan. Iaitu mereka kata apa? Mereka kata apa? Tak, ini mereka telah bunuh anak ni. Ni yang bunuh ayah dia. Ni kata bunuh saudara dia. Ni saya nak dakwa ni. Dia sebab apa dia bunuh? Nabi SAW kata tak boleh. Tak boleh. Maknanya kalau macam tu bukannya boleh. Kalau lah macam tu, nescaya dia kata orang akan mendakwa. Jadi apa Nabi kata? Lalu Nabi SAW pun membuat satu prinsip, meletakkan prinsip dia. Prinsip dia apa? Lakinnal bayyinatu, al-bayyinah ni maknanya saksi. Saksi maknanya you kena bawa proof. Al-proof, al-bayyinatu al-proof. Al-proof alal mudda'i, ke atas orang yang mendakwa. Maksudnya ialah kalau orang tu dia nak dakwa apa-apa, dia mesti bawa bukti. Dia mesti bawa proof. Bukti ni macam-macam bukti ni. Bukti asalnya ialah bukti ni ialah orang lah. Saksi orang. Sebab itulah kita kan dalam kahwin kan, kita ada saksi. Mesti ada saksi. Apa guna saksi dalam perkahwinan? Kita ada wali, kita ada suami, kita ada isteri, kita ada akad, ijab kabul, dan kemudian kita ada satu lagi 2 orang saksi. Kenapa perlu ada saksi? Inilah antaranya. Sebab apa? Takut nanti orang akan kata, dia tu bila kahwin? Dia tu bila kahwin? Nanti saksi akan ada. Saya dah kahwin, dia kata. Dulu tak ada kad dulu tak ada handphone, tak ada proof kan. Jadi proof standard ialah apa? Orang. Jadi sekarang ni pula tengok kan bahawa apa ni, orang boleh tipu kan. Telefon pun orang boleh tipu, gambar pun orang boleh tipu sekarang kan. Kadang-kadang tu
Video pun orang boleh tipu sekarang ni. Jadi rupa-rupanya apa ketetapan Allah SWT itu cantik lah. Iaitu Allah SWT menetapkan bahawa semua kena ada saksi. Saksi itu pula bagaimana? Kita akan tengok nanti. Tapi syarat dia saksi. Saksi asalnya adalah orang. Sebab tu semua ada saksi. Nak menuduh orang berzina ada saksi. Nak menuduh orang mencuri ada saksi. Nak menuduh orang membunuh ada saksi. Mesti kena ada saksi. Al-bayyinah atau al-bayyinah. Jadi Nabi SAW kata al-bayyinatu 'alal mudda'i. Orang nak mendakwa dia mesti kena ada saksi. Orang nak mendakwa. Dia orang nak dakwa katakan, ni dia bunuh anak saya. Mana saksi? Dia ni telah mencuri barang saya. Mana saksi? Itulah maknanya. Itu saksi. Nabi SAW kata al-bayyinah 'alal mudda'i, ke atas orang yang mendakwa. Kemudian yang kedua Nabi kata wal yaminu, sumpah. Sumpah ala man angkara. Sumpah ke atas orang yang mengingkari. Mengingkari maksudnya ialah menolak. Maknanya menafikan. Jadi sekarang Nabi SAW membuat satu prinsip di dalam perundangan sebenarnya, perundangan Islam ni. Cara dakwaan kan. Kita dalam agama kita katakan Islam ni adalah satu benda yang hebat. Islam ni syumul. Syumul maksudnya ialah dia merangkumi semua aspek kehidupan manusia. Tak ada benda yang ada kehidupan manusia ni yang tak ada disebutkan oleh Islam. Itu cantik Islam. Benda ni, perkara ni tak ada dalam agama-agama lain. Tak ada dalam, kalau kata Kristian memanglah daripada Allah. Asalnya asal, tapi dah diubah dah. Taurat pun dah diubah dah. Yang tinggal aslinya Quran saja. Dan Quran ni datang untuk semua umat, semua manusia, bukan seperti Yahudi, seperti Nasrani ataupun lain-lain. Jadi alhamdulillah kita tengok dalam Islam ni dia mengampuni semua benda. Jadi dalam Islam ada undang-undang. Undang-undang contoh potong tangan, bunuh, kan, kalau orang buat minum arak, kalau orang berzina, kalau orang ini, semua tu ada undang-undang dia. Kita panggil hudud dia, kita panggil ta'zir, kita panggil apa-apa. Kemudian dalam Islam ni dia ada satu lagi, iaitu bagaimana cara nak mensabitkan, nak memastikan bahawa itu salah atau tak salah. Memang betul, orang yang bersalah akan dihukum begini-begini, itu dalam Islam. Tapi bagaimana kita nak kata bahawa dia itu salah tak salah? Cara untuk menentukan salah-salah ni kita panggil dia perbicaraan ke, kita panggil apa kan dalam zaman moden ni. Allah Subhanahu Wa Taala telah beritahu kita melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Iaitu inilah hadis ni. Hadis ni merupakan hadis kita kata pensabitan macam mana nak sabitkan satu kesalahan. Sangat-sangat penting untuk orang yang nak buat hukuman. Terutama sebagai contohnya hakim hakim mahkamah kan. Contohnya. Tapi tak semestinya hakim saja, kita semua pun. Kadang-kadang kita semua pun dalam kehidupan kita pun sebenarnya perkara ini sepatutnya kita faham juga lah. Iaitu al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Tu alhamdulillah. Itu lebih kurang huraian hadis ni kita akan pergi insya-Allah kepada yang seterusnya iaitu ni. Jadi terjemahan ini saya dah ni tadi ada qala perkataan qala tertinggal. Sepatutnya dia dengan bersabda maknanya. Qala tu bersabda tadi tertinggal. Okey, jadi insya-Allah kita akan tengok ni pokok perbincangan hadis. Saya tengok ada setengah-setengah naskah dia tak ada benda ni. Wallahu alam. Buku yang kita semua cetak ni ada tak ada? Ada tak ajar? Atau siapa-siapa yang ada di sini yang ada. Ada. Alhamdulillah. Oh, ada betul lah maknanya. Bukannya buku naskah lama kata kan, naskah lama pula, naskah yang setengah-setengah tu tak ada. Okey. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita baca pokok perbincangan hadis ni. Okey. Yang pertamanya, kedudukan hadis ini sangat tinggi dalam sistem penghakiman Islam. Jadi sebab tu dia kata, maknanya kita sebut tadi kan bahawa maknanya dalam penghakiman dalam masalah penghakiman. Maknanya undang-undang lah dia ada dua kan, perundangan dan juga penghakiman. Macam mana nak putuskan satu hukuman. Jadi kadang-kadang hukuman ada, kadang-kadang tu. Tapi kalau penghakiman, sistem penghakiman tak bagus, jadi dia tak bagus juga. Waktu dalam dalam ada satu ungkapan kata kan dia kata hakim ni ada tiga, dua masuk neraka, satu masuk syurga.
Hakim ada 3. Dulu saya fikir 3 orang, bukan 3 orang, 3 jenis. 3 jenis. Hakim ada 3 jenis. 1 syurga, 2 neraka. Itu kan. Yang syurga tu apa? Yang syurga ni iaitu yang mana dia tahu yang mana betul dan kemudian dia ikut yang mana betul. Ada juga hakim yang mana dia tak tahu mana betul. Dia nak ikut apa? Ada satu lagi yang dia tahu betul tapi dia tak ikut. Itu yang, jadi kita ada 3 jenis lah hakim. Hakim yang nak memutuskan hukuman. Jadi hakim ni memang sensitif lah hakim. Dia putuskan orang tu bersalah, tak bersalah dan sebagainya kan. Kalau bersalah memanglah kan. Macam ni hukuman. Tapi mana nak tahu dia bersalah tak bersalah? Yang memutuskan ialah hakim. Jadi hakim ni memang betul-betul sensitif. Dalam Islam ni, hakim ni memang, sebab tu hakim ni tak boleh bercampur dengan emosi, tak boleh bercampur dengan semua benda, tak boleh bercampur hakim ni. Maknanya dia, even kalau dalam Islam tu, dia katakan untuk memutuskan satu-satu keputusan, kalau dia kita kata dia dalam keadaan marah pun tak boleh. Kalau dia dalam keadaan sedih pun tak boleh. Kalau dia dalam keadaan mengantuk pun tak boleh. Kalau dalam keadaan memang nak jadi hakim ni, dia memang kena betul-betul keadaan dia tu memang stabil betul-betul. Kalau tak, dia kena tangguh dulu. Ada cerita dulu zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, maknanya kan hakim tu kan. Sayyidina Ali masa tu dia jadi khalifah. Khalifah maknanya ketua negara lah kan. Pun ada seorang lagi tu. Ada seorang lagi yang bukan khalifah lah, orang biasa. Tapi dia ada perbalahan, dia ada masalah. Dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina akhirnya masuk dalam mahkamah. Masuk dalam mahkamah, dia ni kalau ikutnya kan kedudukan, ini pemerintah kan, khalifah mesti duduk tinggi kan, ataupun tinggi atau istimewa kan. Even dia tak boleh, tak benar kan. Hakim tak benar, dia kena pandang ini, kalau pandang sini kepada orang bersalah A lawan B lah kata kan. Kalau dia tengok sini sekali, sini pun kena tengok sekali. Kalau tengok sini 2 kali, 2 kali juga. Maknanya dia kena balance. Tak boleh maknanya lebih-lebih apatah lagi nak dalam memutuskan hukuman. Jadi maknanya dalam Islam ni, sistem penghakiman dia memang sangat-sangat dahsyat. Sangat-sangat strict. Okey. Jadi insya-Allah seterusnya kan Syekhul Ibnu Daqiq katanya. Dia kata kan Syekh Ibnu Daqiq Al-Aid. Dia ni seorang ulama. Dia ni masyhur dengan dia menuliskan buku yang mengeksplainkan hadis 40. Itu kemasyhuran dia. Nama dia Ibnu Daqiq Al-Aid. Menganggap, dia mengatakan bahawa hadis ini adalah salah satu daripada usul hukum Islam, terutama dalam kes pertelingkahan. Dalam kes orang bergaduh, orang masalah tarik menarik kan, orang masalah orang kata macam ni, kata macam ni, kata macam ni. Jadi dia kata hadis ini adalah merupakan satu usul, satu prinsip lah yang paling utama, Jadi maknanya kalau seorang nak jadi hakim, dia nak jadi hakim yang Islam betul-betul, hadis ni dia kena tahu, mesti kena tahu, dah kena faham betul-betul. Kita ni faham sikit-sikit lah kan. Okey, jadi kita tengok sini, dalam Islam ini patutnya pokok hadis saya ni nombor 1 kan. Saya tak tahu kenapa dia jadi nombor 2 ini terus kan. Tak apa. Kita tengok yang kedua, jenis-jenis hakim. Jenis-jenis saksi. Saksi di dalam Islam ini dari banyak jenis. Banyak bentuk kan. Dia tengok kes. Contohnya adalah kalau kes zina kan. Maknanya seseorang tu tidak boleh disabitkan berzina, tidak boleh dikatakan itu berzina hanya apabila ada 4 orang saksi lelaki yang adil. Saya tambah lagi sini sepatutnya. Kerana tambahnya yang adil patutnya sini. Gitu. Apa maksud adil? Lelaki okeylah faham. Adil, apa maksud adil? Adil ni maknanya seorang yang tidak fasik. Gitu. Kalau saya tulis ni kan, tidak fasik kan. Tidak fasik. Maksud tidak fasik inilah. Fasik ni dalam mazhab kita Syafi'i. Maksud fasik ni apabila seseorang tu melakukan satu dosa besar, satu yang dosa besar, ataupun sentiasa melakukan dosa kecil. Maknanya bukan sekali buat lagi, kemudian buat lagi dosa kecil. Jadi kita kena tahu dalam kita kan, dalam Islam ni ada 2 jenis dosa. Ada jenis dosa kecil, ada dosa besar. Kalau dosa kecil ni apa? Dosa kecil ni macam mengumpat. Mengumpat dosa besar. Apa lagi? Dosa kecil contohnya kan misalnya kata, tengoklah katakan tengok aurat kan, tengok aurat orang kan. Itu dosa kecil lah. Itu kalau sekali, 2 kali. Tapi kalau memang asyik tengok kan, itu dah jadi dosa besar.
Dia konsep dia, dosa besar, satu, kalau dosa kecil ni banyak, dia akan jadi macam dosa besar. Sama. Gitu sama. Jadi maknanya, dosa besar banyak, dosa kecil satu, maksud dia akan jadi ni. Maknanya. Dia akan jadi sama macam ni. Kalau dosa besar, dosa kecil. Jadi, itu dalam Islam. Dalam Islam jadi maknanya tidak fasik tu artinya apa kan? Seorang yang tidak melakukan dosa besar. Kalau dia sekali tak sembahyang, automatically dia akan jatuh menjadi fasik. Bila jadi fasik, ingat dia tak boleh jadi saksi. Maksud tak boleh jadi saksi dalam Islam ni, tak boleh diterima lah. Kalau dia pergi mahkamah, sebab itulah mahkamah kena check dulu. Check dia ni sebenarnya, gitu kan. Maknanya mahkamah check. Dia ni fasik tak fasik? Dia nak jadi saksi kan. Kalau mahkamah kita pada hari ini, siapa-siapa boleh jadi saksi kan. Orang Islam ke, orang kafir ke, orang fasik ke, orang tak fasik kan. Sebab itulah dalam Islam industri. Sebab nak jadi saksi ni arti apa? Iaitu orang tak bersalah jadi bersalah. Sebab apa? Saksi ada, saksi mengatakan, oh dia saya gini-gini. Jadi sebab itulah bahaya. Jadi sebab tu orang buat dosa ni dikira bahawa orang tu tak boleh dipercayai. Banyak lagi kalau fasik ni ceritakan. Contohnya tengok anak bulan kan, Kalau seorang tu dia kata, oh saya nampak anak bulan untuk Ramadan contohnya. Tak boleh diterima kalau dia fasik. Dia mestilah orang tu memang bersih. Semayangnya, puasanya, tak adalah minumlah kata, atau tak adalah apa-apa dosa. Banyak kalau terkenal orang tu kan, dia memang ni biasa buat dosa ni, dia ni selalu ni, tu maknanya dia tu fasik. Bila fasik tak boleh terima. Kalau nak hari raya pun macam tu juga, bulan Syawal. Dia kata dia tengok anak bulan dah, kata tak boleh terima kalau dia fasik. Okey. Jadi kalau dalam kes zina, kalau kata mesti 4 orang tu, mesti orang tu betul-betul dan dia tu nampak betul-betul tu berlaku. Kalau dia tak nampak betul-betul berlaku betul-betul, tak boleh terima. Walaupun 4 orang yang adil. Okay? Itu nombor 1. Dalam kes bunuh, kes curi, kes minum arak, kes tuduhan, mestilah 2 orang saksi lelaki. Kes bunuh kan. Maknanya kata, dia bunuh ni, saya nampak dia bunuh ni. Awak fasik tak fasik? Awak fasik, awak tak boleh terima. Mana tak boleh terima. Okey tu kan. Jadi memang dibunuh, katakan seorang tu memang dibunuh kan. Tapi siapa yang membunuh? Kalau seorang mengatakan saya tengok dia bunuh atau dia bunuh. Tak boleh kalau dia ni. Jadi kalau dia ni fasik. Okey. Jadi mestilah 2 orang, kita kata sini ialah juga mestilah, saya tambah sini kan. Adil dan minta maaf. Lelaki adil. Okey. Cukup macam ni. Okey, seterusnya. Jadi kita ada kes kan, kes bunuh, kes mencuri. Dia nampak mencuri ke? Sekarang ni kita pakai CCTV kan. Macam mana pula perbincangan dia? Kita kata kita nampak muka dia dalam CCTV kan. Dia mencuri duit dia tabung masjid. Ataupun apa lagi? Boleh tak boleh? Itu ada perbincanganlah ulama kan. Ni saya cerita yang asal yang dalam kitab-kitab disebutkan ialah mesti 2 orang saksi. Untuk kes minum arak macam tu juga. Orang nak tuduh dia kan dia minum arak. Betul ke tak betul dia minum arak ni kan? Itu pun begitu juga. Dan begitu tuduhan. Tuduhan qazaf ni ialah maknanya ialah menuduh seorang tu berzina. Contoh kan maknanya sensitif kan benda ni kan. Maknanya tuduh. Dia tu Allah, perempuan mana dia tak tidur kata. Dia ni berzina dengan semua orang ni. Itu bahaya tu. Kata-kata macam tu bermakna qazaf. Iaitu kita telah membuat tuduhan bahawa dia ni. Sama juga kalau kita kata ayah dia ni anak haram ni. Bukan anak, kita kata bastard kan dalam bahasa Inggeris kan. Kalau bahaya tu perkataan bastard. Bermakna kita menuduh dia ayah dia berzina dengan mak dia. Dia ni anak zina ni. Itu tak boleh tuduh kan. Nak tuduh mesti ada 2 orang saksi. Bukan nak tuduh 2 orang saksi. Nak tuduh dia berzina mesti kena ada 4 saksi lelaki. Tapi nak katakan bahawa dia menuduh. Itu maksudnya, faham? Maksud saya kata, dia telah tuduh ni. Saya nak tuduh dia menuduh, maka saya ni mesti ada 2 orang saksi mengatakan saya telah menuduh. Faham Bukan buat zina tadi. Jadi itu adalah B tu ialah kes yang memerlukan kepada 2 orang saksi dan mesti lelaki. Dia tak boleh perempuan. Minta maaf semua
Ajar-ajar semua. Ini cerita pasal dia kata lelaki. Kenapa perbincangan kenapa? Ni ada bincang panjang kan? Kenapakah lelaki sahaja boleh diterima dalam kes zina, kes bunuh, kes curi, kes arak, kes tuduhan, qazaf. Kenapa tak boleh perempuan? Cantik perbincangan tu sebenarnya. Ada ada satu buku yang menceritakan perkara ni. Saya rasa kalau boleh baca baguslah kan buku tu. Saya tulis kat sini. Saya tulis kejap ni. Ni bukan tu saya tulis buku. Tajuk buku dia ialah Salah Faham Terhadap Islam. In Malay, buku ni buku Arabic asalnya kan. Tapi ada English pun ada. Kalau saya tak ada masalah, nanti saya akan send kan. Saya akan jumpa dalam bahasa Inggeris dia Islam the Misunderstood Religion. Oleh pengarang dia oleh Profesor Muhammad Qutub nama dia. Profesor Muhammad Qutub. Bukan Syed Qutub kan. Syed Qutub tu orang lain. Ini Muhammad Qutub nama dia ni. Seorang profesor psikologi daripada Arab Saudi. Dia tulis satu buku Salah Faham Terhadap Islam. Kenapa dia disebutkan kenapa perempuan ni dalam kes-kes tertentu tak dibenarkan untuk menjadi saksi. Kenapa lelaki saja. Tapi dalam kes-kes tertentu boleh. Gitu kan. Contohnya bawah tu kita tengok insya-Allah. Jadi yang bawah tu ialah kes yang ketiga, kes jual beli. Jual beli maknanya dia dah jual pada saya. Siapa saksi dia? Ni saksi dia. Gitu. Dia ni tak. Ini kalau timbul perbalahan perbalahan. Kalau tak ada perbalahan, tak ada isu, no problem Ini kalau timbul dispute antara. Jadi ataupun hutang. Kes hutang. Maknanya seorang kata dia telah berhutang daripada ni. Aku tak pernah berhutang. Kemudian dia bawa dua saksi. Boleh bawa dua saksi. Kan? Jadi dalam kes ni dia kata ataupun sewaan. Sewaan dia kata ni dah bagi sewa itu kan rumah ni kepada Allah. Kan? Dia kata aku tak pernah bagi sewa kepada dia. Tiba-tiba dia ni bawa saksi. Jadi bawa saksi maknanya mengesahkan bahawa sebenarnya ialah dia memang menyewakan rumah ni. Gitu kan. Jadi dalam kes ni dia kata mestilah dua saksi lelaki atau satu lelaki dan dua perempuan. Dia dua lelaki yang adil lah of course ataupun satu lelaki plus dua perempuan. Jadi maknanya dia kena kalau ikut sini lah dua ataupun kita kata satu campur dua. Itu kan. Tapi ingatlah semua tu mestilah adil. Semua adil. Jadi perempuan tu kena adilah lah kata kan. Adilah. Yang lelaki pun kena adil. Itu syarat dia kan jadi kes ni macam mana pula kenapa pula dua perempuan satu lelaki. Ingat perkara ni telah ada dalam Quran. Ada dalam Quran ni. Maknanya siapa-siapa yang kata tak puas hati bahaya sikitlah kan. Bukan bahaya dari segitu. Tapi kita bukanlah nak paksa orang supaya terima tu kan. Dia ada reason dia. Reason dia nak baca di mana perkara ni? Boleh baca dalam buku Salah Faham Terhadap Islam oleh Profesor Muhammad Qutub tu dia explain kan. Masya-Allah kan cantik explanation dia. Okey, jadi kemudian perkara yang keempat, susuan, kelahiran, dara. Contohnya susuan ni. Kita kan kalau susuan seorang tu menyusu seseorang. Dia mesti ada cukup dia 5 kali kenyang. Kalau tak kenyang memang dia tak boleh jadi tak boleh jadi anak susu, tak boleh jadi saudara susu, tak boleh jadi susu, gitu kan. Jadi mana nak tahu? Kadang-kadang tak ada saksi. Jadi dalam kes ni maka dia kata ialah saksi diterima daripada saksi perempuan pun dah cukup. Walaupun seorang dah cukup lah. Gitu. Ataupun kelahiran, dia kata ni kelahiran daripada sini. Jadi maknanya cukup seorang. Ataupun masalah dara. Takkan nak panggil lelaki pula nak cek dara orang kan. Mana kan? Dia ni dara lagi lah, dia ni dah rosak semua. Tak, kan. Mesti ada saksi. Jangan tuduh orang, mesti ada saksi. Saksi dia daripada mana? Mesti boleh perempuan boleh jadi saksi dalam kes ni. Itu jadi maknanya kalau kita tengok sini kan, maknanya ada benda-benda yang lelaki saja, ada benda yang ada 4 orang, ada benda yang 2 orang, ada benda yang boleh campur, ada benda perempuan saja. Nampak tak? Kesimpulan dia itulah nama dia al-bayyinatu dalam hadis yang kita bacakan tadi. Okey, habis perkara tu. So far macam mana? Kita
nak buka pada persoalan ni macam ni? Dulu, sebentar, sekejap. Kita ada lagi lepas ni. Kita ada sampai Silakan. Jemaah kalau ada soalan silakan. Sepertinya tidak ada soalan Ustaz. Kita ni teruskan selagi jelas semuanya. Kita jelas semuanya. Jelas. Tersasar waktu saya ni. Tak apa Ustaz. Kita ni ke hadis ke-34 kah Ustaz? Kita akan berhenti pukul apa aja? Ustaz mau berhenti 10.30 ke 10.45? Mana saja? Mana-mana ataupun di antaranya. Kalau ya, boleh. InsyaAllah, terima kasih aja. Okey, seterusnya. Terima kasih. InsyaAllah. Kita akan tengok sekarang ni, saya harap yang atas tu boleh fahamlah insyaAllah. Nombor 4 sekarang. Hujah, 4 buku saya lah, mungkin buku sana lain sikit. Hujah dan saksi pendakwa lebih didahului dari saksi yang didakwa. Okey, ni ke mahkamah ni. Hujah dan saksi pendakwa lebih didahului dari saksi yang didakwa. Tengok kan. Dia ada 2 saksi. Katakan ada 2 masing-masing bawa saksi kan dalam mahkamah katakan. Ini secara umum lah. Saya harapnya maknanya walaupun kita kata saya tak nak jadi hakim, saya tak nak jadi judge, saya tak nak jadi apa kan mahkamah syariah. Tapi at leastnya sebab kadang-kadang kita ni bukan berdepan dalam mahkamah saja kan. Tapi mana anak-anak kita, saudara mara kita kan. Tak semua benda kita bawa kepada mahkamah kan. Kadang-kadang benda-benda kecil-kecil kan ataupun berlaku dalam kehidupan kita kan. So kita kena faham jugalah konsep dia ni kan. Dalam Islam ni macam mana konsep. Hujah dan saksi pendakwa lebih dahulu daripada saksi yang didakwa. Kita ada 2 sekarang ni. Sini ada, sini ada. Ada orang mendakwa, ada orang yang didakwa. Seorang mendakwa, dia kata ini barang dia. Tadi yang didakwa, dia telah mencuri barang. Kata. Yang ini mendakwa kata ini barang dia. Yang ini mendakwa ini adalah kata yang didakwa. Yang ini mendakwa yang ini mendakwa. Jadi sekarang tiba-tiba dua-dua ni ada saksi. Yang mendakwa pun ada saksi, yang didakwa pun ada saksi. Nak pakai saksi mana? Sebab tu konsep dia ialah ni dia kata lebih didahului. Lebih didahului. Yang pendakwa lebih dahulu. Tapi pendakwa tu mesti ada saksi. Saksi of course lah macam tadi kan. Saksi tu mesti adil, saksi mesti cukup kan. Yang sana pun ada saksi. Tapi bila berlawan saksi, sama-sama power, sama-sama adil, sama-sama kuat, yang ni pun ada, maka yang ni yang didakwa lebih dahulu daripada yang didakwa. Bukti yang ni yang didakwa ni, maka dia akan kalah dengan kalau ada bukti ni. Itu konsep dia lah, secara lebih kurang je kan. In detail, saya rasa memang kita perlukan kepada apa ni, inilah kan kepada apa kita kata, perbincangan yang lebih detail lah kan. Sebab kita tak mampulah kita kata nak tu kan. Okey, insyaAllah. Sekejap ya, saya nak. Saya takut suara tak kuat. Ni suara lebih better tak sekarang ni? Ada adjust sikit. Okey Ustaz. Lebih clear ke daripada tadi? Ya. Okey. Alhamdulillah. Okey, jadi sekarang kita tengok sekarang ni ialah dia kata contoh ni AG, selepas berlaku pendakwaan, hakim akan bertanya yang didakwa, seorang yang mendakwa, seorang yang didakwa. Adakah anda mengaku? Jika mengaku, dihukumkan dengan pengakuan, dia kata. Awak ni sekarang didakwa, dia kata, ni mendakwa. Yang ni kata, yang ni saya mendakwa awak telah bunuh, katakan. Contoh bunuhlah, kes bunuh. Awak telah membunuh anak saya. Tanya yang didakwa tu, betul tak awak bunuh? Kalau dia kata, yes, betul aku bunuh. So, habis no problem. Tapi dia kata, jika dia tidak mengaku, yang dituduh bunuh, dia kata, dia tak mengaku, saya tak bunuh. Hakim akan bertanya kepada pendakwa. Hakim mesti bertanya kepada orang yang mendakwa. Awak sebut kata dia yang membunuh anak awak. Awak ada bukti tak? Dia kata ada bukti. Dia kata, jika ada bukti, akan dihukum berdasarkan bukti walaupun yang didakwa bersumpah.
Walaupun yang ni yang dituduh bunuh, dia kata tak, demi Allah, demi Allah, demi Allah aku tak bunuh. Tak, kalau yang ni ada bukti yang cukup kalau bunuh mesti ada dua saksi tadi yang lelaki, mana akan diterima. Ni, mana maka dihukumkan dia ni membunuh. Tu lebih kurang konsep dia kan, insya-Allah kan. Macam berbelit-belit sikitlah, minta maaf lah kan. Tapi mana itu konsep dia lah. Konsep yang apa ni, yang dalam itulah. Okey. Seterusnya dia kata jika pendakwa tiada saksi. Pendakwa pula tak ada saksi kan. Saya tuduh dia bunuh anak saya tapi saya tak ada saksi. Maka yang didakwa akan bersumpah. Pada masa itu kita bisa tanyalah yang dituduh membunuh tadi. Awak betul tak membunuh? Dia kata tak. Okey, bersumpah awak. Dia pun bersumpahlah. Aku bersumpah bahawa aku tidak bunuh. Jadi pada masa itu dia kata kes selesai. Kes selesai maksudnya tak adalah, tak berlakulah yang dia kata tuduhan bunuh tu sebab dia dah. Tapi kalau dia tidak mahu bersumpah, pada masa itu cerita lain lagi, panjang lagi cerita dia. Itu maksud dia lah. Jadi maknanya ni kena bincang detail, saya sebutkan Maknanya kita bukan selesai di sini sajalah kan sebab apa? Sebab perbincangan ni agak panjang, agak detail sebab dia dah kes macam ni, kes macam ni kan, saksi macam ni pula. Kita kata saksi ni apa ni? Adil, saksi ni tak adil. Nanti banyak cerita lagi kan. Yang ni ada orang kata pula ni saksi ni tak boleh pakai. Yang ni pula kata saksi ni boleh pakai. Panjang cerita dia lah kan. Tapi ini secara ringkas je lah kan. Secara mudah dulu. Okey. Hukum mengenai secara detail sila rujuk kepada buku terperinci. Ni dia pun katakan sebab memang dalam kitab memang disebut macam ni. Walaupun secara umumnya macam tu. Okey. Bila saksi tak cukup bilangan. Contoh dia kata, bila saksi tak cukup bilangan, sepatutnya 2, tapi ada 1 je. Sepatutnya ada 4, tiba-tiba ada 2 saja, 3 saja. Macam mana? Ataupun bolehkah hakim meminta saksi bersumpah? Boleh tak hakim awak bersumpah dulu? Sedangkan sepatutnya makna hakim saksi tak perlu bersumpah. Tapi boleh tak bersumpah? Ada khilaf di kalangan ulama-ulama. Ada perbezaan pendapat di kalangan ulama-ulama. Yang ketiganya, bila yang didakwa tidak mahu bersumpah. Yang tadi saya sebut tadi kan, awak dituduh bunuh. Okey, tanya orang yang mendakwa, awak ada tak saksi yang mengata awak kata dia ni bunuh? Dia kata tak ada, saya tak ada saksi. Okey, kalau tak ada saksi, kita tanya pula ni. Awak bersumpah bahawa awak tidak bunuh. Awak tidak bunuh. Tapi dia tak mahu bersumpah. Macam mana nak pakai? Nak pakai sistem apa sekarang? Nak pakai konsep apa? Pada masa inilah maknanya adalah perbincangan yang lebih detail di kalangan para ulama. Sebab itulah ada satu buku yang tebal lah saya rasa kan. Saya tebal, bukan saya nak ni saya tak nak suruh baca kan. Tapi saya nak tulis je kan. Nak ceritanya ada satu, minta maaf, tasyri', tajuk dia tasyri' jinai Islami. Saya nak memperkenalkanlah buku kan yang ditulis oleh Dr. Abdul Qadir Audah. Buku ni dia ni seorang hakim daripada Mesir. Dia telah buat balik, dia tengok balik berdasarkan kepada kes-kes yang berlaku di dalam dalam masyarakat Islam. Lepas tu dia tulis buku. Ada 2 jilid buku ni ada 2 jilid. Masya-Allah kan. 2 jilid besar, saya tulis besar sini kan. Iaitu buku ni ditulis untuk dia kumpulkan semua kan. Tebal ni lebih kurang satu jilid tu. Tebal ni jadi 2 jilid macam tu, besar tu. Buku tentang apa? Hukum-hukum jenayah Islam. Cantik buku tu. Dia buatlah yang dalam moden kan, tapi sampai kepada tahap dia lah, dia lebih kurang tahun 60-an. Lepas tu dia meninggal. Dia dikatakan bahawa dia telah dihukum bunuh oleh satu kerajaan komunis di negeri Arab pada satu masa dulu, sebab undang-undang apa yang ditulis dalam buku ni macam mencabar undang-undang komunis tu. Sebab pada masa tu ada satu negara Arab ni, dia tak suka kepada undang-undang Islam. Dia benci undang-undang Islam, lalu dia buat undang-undang ikut cara komunis, ikut cara Rusia lah pada masa tu. Jadi dia pun, bila ni Dr. Abdul Qadir Audah ni buat buku ni, dia nak beritahu kan dalam buku ni bahawa dia kata, ialah sebenarnya apa yang kita laksanakan pada hari ini adalah tidak mengikut Islam, sedangkan dalam Islam semua dah ada. Lalu dia pun buat buku ni. Kenapa dia buat buku ni? Sebab dia tengok kalau buku fiqh dia agak macam susah sikit. Buku fiqh ditulis bukan dalam bentuk undang-undang, tapi buku yang dia tulis ni dalam bentuk undang-undang. Maksudnya ialah dia ceritakan semua, ini fasa ni berapa kesalahan, nombor berapa kesalahan ni berapa. Baguslah, cantik lah pun.
in Arabic buku ni. Kan just saya nak itulah bukan nak suruh baca lah kan. Tapi dia akan cerita semua. Tu kan. Iaitu bila macam ni macam mana, bila macam ni macam mana. Okey. Jadi kita baca sini lagi kan. Pengecualian dari sumpah diterima bagi yang mengingkari kes ni li'an. Ada satu lagi kes li'an ni. Ni sumpah, masalah sumpah. Li'an ni ialah apabila seseorang tu, seorang suami, dia ni telah menuduh isteri dia berzina. Suami menuduh isteri dia berzina. Tapi dia tak ada saksi. Dia tak ada saksi. Gitu. Tapi dia confirm kata bahawa isteri dia berzina. Jadi dia pun kata isteri aku berzina. Kalau seorang suami yang menuduh isterinya berzina tapi dia tak ada saksi, macam mana? Dia ada akhirnya dalam Quran ada sebut, masya-Allah kan, kes ni iaitu dia akan diminta bersumpah, kemudian last sekali dia akan kata laknat Allah ke atas aku jika aku ni berbohong. Lalu mereka pun, perempuan pun macam tu juga, perempuan isteri dia pun dia kata bersumpah aku tak buat. Kemudian laknat Allah ke atas aku jika aku berbohong. Kemudian mereka akan dipisahkan, suami isteri itu akan dipisahkan oleh hakim, oleh pemerintah mengikut cara undang-undang Islam lah. Gitu kan. Itu apa ni? Dia kata kes li'an. Jadi li'an ni kita tengok kan, maknanya li'an sepatutnya tuduh berzina ni dia mesti ada 4 orang saksi kan. Tapi bila suami isteri dia pengecualian sikit. Okey. Itu habislah lebih kurang insya-Allah kes ni hadis ni. Jadi hadis ni kita katakan bahawa hadis ni mengandungi banyak memberi itu panduan kepada hakim-hakim yang Islam lah maknanya. Jadi kalau hakim-hakim yang belajar undang-undang sekarang kan, kalau dia ni nak ikut yang betul-betul Islam, maknanya dia kena fahamlah hadis ni betul-betul. Gitu kan. Sebab setengah-setengah undang-undang barat sekarang ni dia tidak berdasarkan kepada Islam kan, konsep-konsep ni tak ada bagi dia kan. Mungkin ada persamaan tapi ada benda-benda yang Islam tekankan macam ni. Sebagai contohnya ialah saksi dalam Islam istilah adil. Saksi dalam barat, dalam undang-undang barat tak perlu adil. Bagi dia ialah dah siapa-siapa boleh jadi. Even orang kafir. Dalam Islam tak boleh, orang kafir tak boleh jadi saksi. Boleh jadi penguat saksi boleh kan untuk membantu, tapi untuk jadi saksi tak boleh. Sebab apa? Sebab orang kafir tidak boleh dipercayai dalam Islam. Bukan orang kafir saja, orang yang apa ni kata orang yang Islam tapi buat dosa pun tak boleh terima dah. Macam mana orang kafir boleh terima? Gitu. Jadi itulah setakat itulah saja insya-Allah Jadi saya akan baca sikit lagi pelajaran yang terdapat dalam hadis. Kalau ada soalan-soalan lepas ni habis ni insya-Allah kita buka pada soalan lah insya-Allah. Yang pertama sekali, seorang hakim perlu meminta dari kedua orang yang bersengketa sesuatu yang dapat menguatkan pengakuan mereka. Itu konsep dia. Maknanya hakim, kalau nak jadi hakim, dia dua orang yang bersengketa, dua orang yang bergaduh, dua orang yang bertelingkah kan. Dalam Islam dia mesti kena minta apa bukti awak lah. Maknanya yang menguatkan pengakuan mereka tak salah. Pengakuan mereka ni kamu tuduh dia salah. Mana bukti-bukti. Maknanya tu hakim kerja dia tak boleh maknanya dengar je. Dengar orang cakap, terima. Kita pun macam dalam hidup kita pun macam tu juga kan. Kita tak boleh dengar orang cakap, kita terima. Orang cakap kita terima, tak boleh kan. Zaman sekarang kan, dalam TikToknya, dalam IG-nya, dalam Facebook-nya, macam-macam orang ni tuduh orang ni. Kita tak boleh terima. Dengar boleh dulu, tapi tak boleh terima. Jadi kalau cakap, baik jangan dengar lah kan. Sakit kepala kan, gitu kan. Tapi kalau ada bukti, boleh dengar. Tapi itu pun kena tanya pula satu pihak lagi. Dia tak boleh satu pihak saja, kemudian kita buat hukuman, tak boleh. Seorang hakim harus berusaha keras untuk mengetahui permasalahan sebenar. Kerja hakim tu, dia tak boleh buat keputusan lepas tangan. Melepaskan batuk di tangga, tak boleh. Dia mesti kena tengok betul-betul. Apa masalah apa sampai ke punca-punca dia. Dan menjelaskan hukum berdasarkan apa yang tampak baginya. Kemudian hakim ni, dia hanya boleh berhukum apa yang zahir. Kadang-kadang apa yang dalam hati kadang-kadang dia tak nampak kan. Kita tak tahu. Nabi SAW pun tak tahu benda gaib. Jadi Nabi akan menghukumkan seseorang itu berdasarkan kepada apa yang dia tahu. Kalau apa dia tak tahu, dia tak boleh nak buat apa kan. Jadi dia berdasarkan kepada hukum. Kadang-kadang orang ni pandai bercakap, kadang-kadang orang tak pandai bercakap kan. Nabi SAW katakan. Jadi maknanya kadang-kadang Nabi akan berhukum. Tapi kemungkinan Nabi kata aku salah. Kemudian aku salah. Tapi jaga-jaga. Siapa yang makan harta haram, Nabi kata dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dia tak boleh lepas. Allah tak tahu. Jadi hakim dikata menjelaskan hukum berdasarkan apa yang dia nampak baginya, yang nampak dampak yang tampak. Okay. Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kepada kita bahawa
penilaian terhadap sesuatu sewajarnya dilakukan secara objektif bukannya dan berdasarkan kepada bukti. Objektif ini ialah maknanya saya tulis kat sini kan, bukan emosional. Itu maksud ni lah, emosional. Maknanya itu maksud objektif di sini. Iaitu maknanya kalau kita nak hukum, nak nilai apa-apa, kena nilai berdasarkan kepada objektif. Objektif maknanya satu benda yang logik lah, yang logik kan. Bukan emosional. Emosional rasa je. Saya rasa, mungkin saya rasa jauh lah. Rimba dengan, contohlah, rimba dengan Tunku jauh tak jauh? Saya rasa jauh lah. Rasa tak mau, kena ukur. Saya rasa, contoh katakan, Jerudong dengan Tunku, Jerudong dengan rumah Hajar Khadijah kata. Daripada rumah Hajar Khadijah sampai ke Gadong, dengan satu lagi daripada rumah Hajar Khadijah nak pergi ke Mentiri, saya rasa Mentiri lebih dekat daripada rumah Hajar Khadijah. Kan? Rasa tu yang emosional. Objektifnya apa? Objektifnya ambil Google Map tu, tekan situ kan, buat situ tengok berapa kilometer. Nak pergi Mentiri kan jauh daripada rumah Hajar ni kan, Hajar Khadijah. Berapa kilometer? Contoh kan? Jauh. Itu mana objektif. Jadi hakim dia mesti objektif. Kalau misalnya kata dua, mesti kena dua. Adil mesti ada adil. Dia tak boleh kata saya rasa okey kot dia, saya rasa dia okey. Okey macam mana kalau awak tak ada bukti yang bahawa dia ni okey. Okey. Dan berdasarkan kepada bukti. Yang keduanya, seorang hakim tidak boleh memutuskan satu perkara dengan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Kerana perkara ini ada sesuatu yang besar. Apatah lagi jika melibatkan harta dan darah orang lain. Hakim tak boleh putus satu benda yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Maksudnya ialah kalau yang ni bukan milik orang ni, kenapa dia nak bagi milik pada dia? Kalau yang ni bukan milik dia, kenapa nak bagi milik dia? Kalau dia ni milik dia, kenapa nak nafikan milik dia? Itu halal haram tu. Perkara ni besar. Ataupun dia ni tak sepatutnya dihukum bunuh. Kenapa dia hukum bunuh? Kerana hanya bukti-bukti yang tak jelas. Sebab itulah hakim mesti buat keputusan berdasarkan kepada yang betul-betul apa yang dia nampak, yang berdasarkan kepada apa yang ada dalam syarak. Apa yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang ketiga, pada dasarnya seorang itu adalah bebas dari tuduhan sehingga terbukti jahat, perbuatan jahatnya. Maknanya al-aslu dipanggil al-aslu bara'atu az-zimmah. Kalau saya tulis sini kan, boleh tulis sini. Saya tulis hari ni kan. Al-aslu. Saya tak tulis bahasa apa ni Arab kan. Keyboard saya tak ada. Al-aslu bara'ah dipanggil. Bara'ah al-zimmah. Dipanggil macam tu. Bara'ah al-zimmah. Al-zimmah. Al-bara'ah al-zimmah. Az-zimmah gitu. Tak ada Z lah, macam itulah az-zimmah. Bara'atuz zimmah. Kaedah bahasa Arab ni. Kaedah dalam Islam. Dia kata al-aslu bara'atuz zimmah. Iaitu seseorang itu kalau tak ada bukti bersalah, dia tak bersalah. Kalau kita nak katakan dia bersalah, mesti cari bukti. Mesti ada bukti. Jadi sebab itulah kita tak boleh kata orang ni salah, orang ni salah. Tak boleh. Dia tak ada bukti salah. Kenapa kita nak kata dia bersalah? So dia tidak bersalah. Dia adalah bebas daripada kesalahan. Wallahu a'lam bissawab. Jadi setakat itulah saja saya rasa. Lepas ni kita bukalah kan, kalau ada soalan lah. Kalau ada soalan dipersilakanlah. Wallahu a'lam bissawab. Para jemaah silakan kalau ada soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ada soalan. Di zaman moden sekarang ni, di zaman moden, anda susahkah untuk mendatangkan 4 orang saksi yang tidak fasik di mahkamah syariah? Okay. Agak susah kan? Terima kasih Aja. Terima kasih Aja. Itu soalannya. Ya. Itulah saya katakan bahawa kalau kita nak katakan mudah atau susah sebenarnya nak mendapatkan. Sebenarnya zaman sekarang, zaman dulu, konsep dia ialah Islam ni dia nak mensabitkan orang tu melakukan kesalahan zina sebagai contohnya ialah susah. Artinya tidak boleh kita ni suka-suka hati menuduh, kecuali orang tu memang terang-terang tak malu. Jadi sebab tu dalam sejarah Nabi tak pernah ada orang yang didapati bersalah zina dengan saksi.
Tapi ada satu cara lagi. Ada satu cara lagi. Orang tu yang berlaku zaman Nabi apa? Ada 2 kes. Orang berzina, 2 kes. Kedua-dua tu adalah mengaku. Mereka mengaku. Jadi kalau mengaku tak perlu saksi. Dia mengaku kan. Dia kata dia berzina. Dah, sudah. Jadi bila dia berzina, dah akan dihukum lah. Bila dah pasti bahawa dia ni tahu konsekuen dia dia akan dihukum. Memang zaman Nabi, sebab dia kata orang yang mengaku tu, dia kata dia nak bersihkan diri dia. Sebab manusia ni kan apabila buat satu kesalahan atas dunia ni lalu dihukum atas dunia ni, maka dia akan terlepas dosa di akhirat. Gitu kan? Akan terlepaslah hukuman akhirat. Jadi zaman Nabi tak ada. Jadi kalau kata zaman moden, bagaimana ni? Susah kan? Memang betul. Terutama lagi Hajah kan, maknanya orang fasik semua, majoriti fasik kan, ramai fasik kan. Jadi oleh kerana tu maka boleh mudah tak kita nak sabitkan, nak katakan orang tu berzina susah. Nak jatuhkan susah. Tetapi satu lagi kena ingat juga, dia bila tak cukup saksi, orang tu tak boleh dijatuhkan hukuman berzina. Tetapi boleh jatuhkan hukuman lain. Hukuman lain tu apa? Iaitu bukan hukuman hudud, tapi hukuman sebelum daripada hudud, nama dia ta'zir nama dia. Ta'zir ni maknanya hakim lah, terpulanglah nak putuskan macam mana. Nak putuskan dia di penjara ke, nak putuskan dia disebat macam mana ke, tapi tak boleh sebat lebih daripada 100. Gitu. Gitulah. Itu kan? Aja. Ya. Okey, faham. Bukan maknanya dia ni terlepas. Maknanya dia dia terlepas hukuman, maknanya dia sebab dia bukan mandatori, gitu kan. Maknanya dia boleh lagi dihukum, tapi dihukum kurang daripada itu lagi. Hakim boleh memutuskan hukuman kurang lah sebab tak cukup saksi yang cukup kan. Allah a'lam. Ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Dengan ini kita ni akhiri kelas kita ni hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan waktu yang sama dengan hadis seterusnya. Sebelum kita ni akhiri, kita ni sama-sama membaca doa bersama Ustaz. Terima kasih Ustaz, terima kasih jemaah yang lain. Sama-sama. Dan Izan. Auzubillahi Silakan. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة يا لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan Ustaz. Khairan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Maaf zahir dan batin. Salam Jumaat. Sama-sama. Salam.